Okay, right. So sekarang ni kita pergi kepada general procedure, macam mana kita nak prepare sampel untuk UV visible spectroscopy ni. Okay. So biasanya kita akan prepare those solution with known concentration. Ini 1, 2, 3, 4 ini biasanya standard untuk standard calibration curve. Okay, kita tahu 1, 2, 3, 4, 5. Contohnya macam ni dye dalam apa nama tu concentration yang kita prepare. Dye solution 1 mmol, 2 mmol, 3 mmol, 4 mmol dan 5 mmol, itu contoh lah. Okay, ataupun 1 ppm, 2 ppm, 3 ppm, 4 ppm, 5 ppm. Tengoklah yang mana sesuai. Okay. Lepas tu sampel. Sampel ni biasanya unknown. Sampel ni biasanya benda yang kita nak detect. Dan bila kita nak tahu apa concentration dalam tu, berapa amount yang dye tu, concentration tu. QC ni adalah quality control. Stand for quality control yang kita tahu concentration dia. Contohnya macam kita prepare 1 ppm contohnya. Itu quality control kita tahu. Blank ni biasanya biasanya solvent lah, solvent. Okay, blank solvent ataupun mungkin blank ni adalah chromogen, okay, chromogen sahaja ataupun sampel yang tak ada chromophore. Kita bincang tadi tu lah, yang tak ada chromophore. Sampel ni mungkin ada auxochrome dan juga ada chromogen, contohnya macam tu. Okay. So ni macam-macam bentuk lah. So untuk nak accurate, remember kena gunakan volumetric flash, okay, untuk prepare solution ni. Okay. So first, apa dia punya step dia tu? Run a blank. Okay, matrix solvent buffer might also have absorbance. Blank. Blank itu mungkin sample tanpa solution. Itulah. Solvent contohnya ataupun buffer. Lepas tu run standard for calibration plot for quantification analysis. Dia run. Dia punya yang atas yang kita tahu. Run QC to check for accuracy. QC katakanlah kita prepare QC ni 2.5 ppm. Yang atas ni 1 ppm, 2 ppm, 3 ppm, 4 ppm, 5 ppm. Daripada concentration, daripada ke atas ni kita apa nama tu, kita come out dengan calibration curve yang dekat sini ni. Okay. Mula-mula kita detect using UV visible, kita dapat UV spectrum dulu. So daripada spektrum ni kita ada bacaan absorbance pada lambda maksimum. Ni lambda max. Satu ni lambda max. The higher the lambda maximum, the higher the concentration, the higher the absorbance value. Lepas tu daripada absorbance value ni kita plot calibration curve. Okay, calibration curve ni, yang ni bawah ni concentration curve perkataan yang kita tahu. Kita prepare 5, kita dapat bacaan 2 point something. Kita prepare 10, kita dapat bacaan 4. So kita pun plotkan lah. Okay, kita plot ni kita dapat equation ni. Y equal to mx plus c. So m tu is dia punya kecerunan lah. C ialah pintasan. Dia 0 point something. Ada jugalah, ada value kat sini. R square dia tu, ni saya dah explain. Dia punya correlation coefficient R square. Okay. So R square dia 0.9988, dekat dengan 1. Dekat. Okay. So ni sangat bagus lah. Dia punya correlation dia tu sangat bagus. Okay. So daripada situ. So yang QC ni kita check dulu. Katakanlah QC tu kita kita prepare QC tu 10 contohnya. 10 microgram per mil, and then tengok-tengok dia dapat bacaan 9.8. Okay, concentration dia 9.8. Jadi dia punya QC tu 98%, which is okay lah. Okay. Kalau korang menggunakan QC ni untuk QC tu 10 ppm, 10 mikrogram per mil, korang dapat 6 mikrogram per mil daripada calibration curve ni, maksud dia punya persen yang dapat tu adalah 60%. 60% tu rendah. Okay, 60% tu rendah. Itu gunanya QC. Okay, so faham lah? Lepas tu barulah run the sample. Run the sample,
kira dia punya absorbance dia tu, daripada absorbance dapatlah dia punya bacaan dia daripada calibration curve. Okay. Okay, so ini kalau ada background. Yep. In dual beam, simultaneous measurement of reference cell, single beam. Okay. Okay, correcting for background. Okay, absorbance ialah negatif log T ataupun log P, yang incident beam yang diberikan dengan P yang akan keluar daripada sini. P0 per P. Okay. So kita nak pastikan supaya dia hanya tengok ada light sahaja. So satu cara ialah sebab nanti akan ada bacaan daripada cuvette pun ada, daripada solvent pun ada, daripada sampel pun ada. Yang kita nak sampel saja. Okay, yang kita nak sampel saja. So kita nak kalau boleh kita kena kurangkan. Jadi kita kalau ini sebenarnya dia akan ada background. Okay. Background tu dia cuvette tambah dengan solvent. Cuvette dengan solvent punya absorbance. Jadi AL ialah kalau background dapat sampel. Okay. So ini correcting for background. Sebab itulah dalam steps ni dia kena determine blank kat sini. Kena determine blank. Blank tu sebenarnya fungsi dia untuk nak correcting for background lah. Okay, supaya kita dapat yang sampel sahaja. Dia macam tu. Cuvette pun dia akan bagi bacaan sikit sebab dia adalah material. Solvent pun ada sikit. Okay, so barulah sampel. Okay. Okay, so application of UV. Ni contohnya. Ni contoh application of UV. Kita nak detect chromium, hexavalent chromium. Hexavalent chromium tu maksud dia chromium yang dia punya oxidation state itu ada 4. Chromium ni adalah metal, heavy metal, one of the metalloid nama dia, metal. Itu apa? Metal lah, okay? Dalam periodic table tu metal. Chromium ni adalah atom, okay? Chromium ni dalam periodic table tu. So chromium ni tak boleh didetect gunakan UV secara direct, okay? Sebab dia tak ada chromophore. Jadi salah satu teknik yang kita boleh gunakan ialah chromium ni dikomplekskan dengan diphenyl carbazide, membentuk kompleks lah. Dan chromium 4 diphenyl carbazide ni dia akan ada bagi peak dekat 542 nanometer. Dia punya lambda max dia tu pada 542 nanometer menggunakan UV visible. Okay, so ini reaction lah kalau kita ada chromium ataupun chromium ni nama dia hexavalent chromium ni nama dia pun chromate, nama dia chromate, CHROMATE, chromate. Chromate anion dia akan react dengan diphenyl carbazide menjadikan kompleks. Yang ini kompleks. Okay. Kalau korang faham apa yang saya ceritakan ni, nanti saya buat video, korang boleh tengok balik lah. Okay. Okay, so let's say for example, kita nak determine chromium tu dalam UHT milk, susu ataupun dalam brokoli. Okay, kalau dalam UHT milk tu kita tambahkan next step is tambah 4 500 ml untuk beaker. Lepas tu dia ada nitric acid digestion, cool it. Lepas tu barulah tambahkan dengan diphenyl carbazide. Jadi diphenyl carbazide ni, 1,5 diphenyl carbazide ni akan react dengan chromate yang ada. Okay, sama jugalah kalau brokoli ni kita cut to small pieces. Lepas tu kita dry in oven, dapat grind. Lepas tu kita undergo nitric acid digestion. Kenapa nak ada nitric acid digestion ni? Sebab kita nak digest apa-apa yang ada kat dalam sampel-sampel ni. Okay, sebab sampel ni kena pastikan dalam bentuk liquid. Okay, so liquid tu akan tambahkan dengan DPC, diphenyl carbazide. Okay, lepas tu kita detect lah using UV visible. Jadi ini okay, saya rasa yang ni ada silap. Saya minta maaf, ini bukan concentration.
Yang ni korang baiki balik, ini bukan concentration. Ini wavelength ini wavelength. Okay. So wavelength daripada 410 sehingga, ni 400 lah, 400 sehingga 600. Ni wavelength 400 hingga 600. Yang ni absorbance value. Okay. So dia akan memberikan spektrum. So spektrum ni dia apa nama tu, spektrum of diphenyl carbazide. So makin tinggi dia punya absorbance value, makin tinggi dia punya concentration. Okay. So ini adalah range visible lah, visible punya range. So kalau 1,5 diphenyl carbazide ni dia bergabung dengan chromate, ini yang akan muncul. Okay. Lepas tu, okay, so daripada sini ni, daripada ini kira kira standard calibration curve lah. Okay. Jadi kalau daripada sini ni kita dapat standard calibration curve. Daripada standard calibration curve kita apa nama tu, kita dapatkan dia punya Y sama dengan MX plus C. Dapat dia punya absorbance value untuk those two samples ni. Lepas tu kita dapatkan dia punya concentration daripada Y sama dengan MX plus C. Okay. Okay, lepas tu ada application of UV. Kita boleh analyze synthetic colours in food samples using ultraviolet visible spectroscopy. Okay, so synthetic food colours ni kita boleh bagikan kepada azo dyes, anthraquinone dan juga triphenyl methane. And all of these food colours ni dia akan muncul, dia punya peak dia akan muncul dalam range visible, which is between 400 to 800 nanometer dalam UV spectroscopy. So those are the structure of dye lah ni. Okay. The structure of dye, dia ada two types of chromophore. Dia mesti ada double bond kat sini. Okay. Yang ni preparation of jelly food sample for all synthetic color studies. Okay, so korang boleh tengoklah contoh. Okay, macam mana nak detect apa nama tu, synthetic colors yang ada kat dalam jelly food ni. Okay, so dekat sini ada UV visible spectrum atau spektra lah. Ni standard solution, daripada standard solution. So dia akan dapat standard calibration curve dengan dia punya bacaan R square dia tu 0.999. Okay, dan dia ada Y plus sama dengan MX plus C. Okay, so korang cuba come up dengan apa nama tu, different absorbance. So macam mana boleh dapat tak dia punya concentration. Okay, so yang ni okay, ini nak habis dah ni. Okay, nak habis dah sikit je lagi. Ini pun nanti saya akan letakkan dalam Facebook group lah. Korang akan tengok. Nombor 1 ni untuk apa? The xenon lamp can be used for UV spectrometer. Ini source ke, monochromator ke, sample detector ataupun recorder. Nanti korang jawab sendirilah nanti ya. Okay. Saya terus bagi answer. Saya terus bagi answer dekat sini ni. Okay. Apa nanti kita buat jugalah dalam Facebook nanti. Okay, so saya rasa itu sajalah.